Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Aznin binti Nazaruddin, pensyarah PISPA 1 Alpha. Hari ini kami akan membentangkan slide kami iaitu yang bertajuk Pengenalan kepada Pertahanan Awam Malaysia. Slide ini akan dibentangkan oleh saya, Muhammad Aiman bin Azmi, dan rakan saya iaitu Liana Nur Batrisha binti Khairul Fitri, Nurul Aina binti Fakrul Arif dan Siti Nur Asha binti Rahmat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengenali definisi Angkatan Pertahanan Awam iaitu APM dan memahami visi, misi dan moto APM, mengetahui objektif dan fungsi APM, mengenali sejarah APM, mengetahui jenis seksyen dalam APM dan last sekali adalah mengenali contoh perkhidmatan APM. Nama saya Siti Nur Asha binti Rahmat. Saya akan memberikan definisi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Angkatan Pertahanan Awam ialah angkatan atau perkhidmatan yang ditubuhkan semata-mata atau terutamanya untuk memenuhi kehendak pertahanan awam. Pertahanan awam pula ialah meliputi apa-apa langkah yang tidak terjumlah kombat sebenar bagi mengadakan pertahanan terhadap apa-apa bentuk serangan pemusuhan daripada keseluruhan atau sebahagian dari akibatnya. Sama ada langkah itu diambil sebelum masa, semasa atau selepas masa serangan itu. Seterusnya adalah visi, misi dan moto Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Visi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ialah menjadi Angkatan Pertahanan Awam yang kompeten dan dalam kesiapsiagaan awam, perlindungan rakyat dan pengurusan bencana. Manakala misi APM pula adalah memperkasa kesiapsiagaan awam untuk keselamatan dan kesejahteraan negara. Moto bagi Angkatan Pertahanan Awam ialah sedia, pantas, berintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Nur Batrisha binti Khairul Fitri yang nometrisnya adalah 15 DKA 20F2032. Okey, pada kali ini saya ingin menerangkan tentang fungsi JPAM. Yang pertama, menumbuhkan, menguruskan dan juga menyelenggara Angkatan Pertahanan Awam. Dan yang kedua adalah merangka, melaksanakan program latihan pengurusan bencana dan juga kecemasan kepada orang awam, iaitu kita sebelum berlakunya bencana mereka akan menyediakan rangka dan juga persiapan bagi orang awam seperti mengadakan latihan. Okey, yang ketiga adalah melaksanakan perkhidmatan bantuan bencana juga kecemasan. Dan yang keempat adalah merancang dan melaksanakan aktiviti menyelamat mangsa dan harta benda sebelum, semasa dan juga selepas bencana. Okey, ini adalah sejarah APM. Okey, pada kali ini adalah sejarah APM. Okey, pada pertama sekali adalah The Civil Defence Ordinance pada tahun 1951 telah diluluskan. Kini telah menjadi Akta Pertahanan Awam pada 1951. Okey, pada tahun juga 1952, Pejabat Pertahanan Awam telah dituburkan Pulau Pinang iaitu Georgetown dan juga Batu dan juga di Selangor adalah Kuala Lumpur dan juga Kelang. Okey, manakala pada 1964 semasa konfrontasi Malaysia-Indonesia, pertahanan awam telah diperluaskan ke seluruh negara iaitu 17 semenanjung dan 4 di Sabah dan 4 di Sarawak. Okey, yang terakhir adalah berkuat kuasanya Akta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia pada tahun 1951 selepas diluluskan pindaan pada tahun 2016. Okey, itu sahaja sejarah APM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Aina binti Fakrul Arif. Nombor kad matrik saya 15 DEP 20F2001. Hari ini saya akan membentangkan tentang 6 seksyen dalam APM. Seksyen yang pertama ialah seksyen penyelamat, seksyen ambulan, seksyen bomba tambahan, seksyen warden, seksyen ibu pejabat dan seksyen kebajikan. Okey, untuk seksyen yang pertama iaitu seksyen penyelamat. Fungsi-fungsi dia adalah seperti berikut. Menyelamatkan bilangan jiwa semaksimal dalam masa yang tersingkat. Contohnya, satu kumpulan terdiri daripada 8 orang dan bertugas selama 8 jam untuk satu giliran. Memberikan pertolongan cemas semasa menjalankan tugas penyelamat. Yang kedua,
membuat penahanan atau penyokong kepada bangunan yang membahayakan jiwa atau menghalang lalu lintas. Yang ketiga, membersihkan, merobohkan dan mengalih runtuhan bangunan serta lebur-lebur raya dan kenderaan. Yang keempat, membaiki secara kecemasan kepada kemudahan awam. Yang terakhir, mendapat dan kembalikan mayat-mayat. Okey. Untuk seksyen kedua iaitu seksyen ambulan. Okey. Seksyen ambulan ni dibahagikan dalam dua bahagian iaitu kereta ambulan dan kumpulan pertolongan cemas. Okey, untuk kereta ambulan dianggotai oleh satu pemandu dan attendant. Fungsi-fungsinya ialah mengangkat dan memindahkan orang-orang cedera dari kawasan bencana ke hospital-hospital. Okey, untuk kumpulan kedua iaitu pertolongan cemas. Fungsinya ialah membawa alat pertolongan cemas dan pengusung ke kawasan hadapan. Yang kedua, memberikan pertolongan cemas dan menjaga orang yang cedera sehingga dimasukkan ke ambulan untuk dihantar ke hospital. Yang ketiga, menyusunkan pembawa usungan terdiri daripada orang yang terselamat di kawasan bencana seperti pembantu. Okey, untuk seksyen yang ketiga ialah seksyen perkhidmatan bomba tambahan. Okey, fungsi-fungsi bomba tambahan ini ialah untuk membantu perkhidmatan bomba tempatan dalam mencegah kebakaran. Yang kedua, menyelamatkan dan memberi pertolongan cemas kepada orang yang terperangkap dalam bangunan terbakar. Yang ketiga, mendapatkan kembali barang-barang berharga dari bangunan terbakar. Okey, seksyen yang kelima ialah seksyen warden. Fungsi-fungsi seksyen warden adalah meninjau dan menghantar laporan-laporan, membantu menasihatkan orang ramai, mengumpul dan mengisikan daftar penghuni rumah dan peta kawasan posnya, membentuk kumpulan gotong royong, memberi amaran fallout dan mengawal orang ramai dalam kawasan fallout. Yang terakhir, membantu dalam amaran serangan udara. Seksyen yang kelima ialah seksyen ibu pejabat. Fungsi-fungsi seksyen ibu pejabat ini ialah untuk memenuhi kaki tangan di pusat-pusat kawalan di semua lapisan. Untuk mengadakan sistem perhubungan yang diperlukan seperti telefon, wireless, tali kabel, perkhidmatan penghantar surat. Ia juga untuk memberi maklumat teknikal dan tinjauan berhubung dengan peperangan moden. Yang terakhir, untuk memberi nasihat saintifik berkaitan radioaktif fallout dan sebagainya. Untuk seksyen yang terakhir iaitu seksyen kebajikan. Fungsi-fungsi utama mereka ialah menjaga kebajikan orang kehilangan rumah tangga dan pemindahan. Yang kedua, menyediakan dan menguruskan pusat-pusat bantuan. Yang ketiga, mengawas dan menjaga kebajikan orang awam di tempat perlindungan. Yang keempat, memberi makanan kecemasan, menyediakan dapur dan kantin bergerak, memberikan pakaian kecemasan dan akhir sekali, mengadakan penerangan di pusat-pusat kebajikan. Sekian daripada saya, Nur Aina binti Fakhrul Arif. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan iaitu contoh perkhidmatan dikenali sebagai teras perkhidmatan di dalam APM Angkatan Perkhidmatan Awam. Yang pertama adalah awam dan komuniti untuk meningkatkan dan melibatkan seberapa ramai orang awam di dalam aktiviti menyelamat. Contoh program yang telah dilakukan oleh APM adalah pengambilan anggota sukarelawan baru, program kesedaran pelajar dan kadet pertahanan awam PISPA, SISPA dan KASPA. Ini boleh dikaitkan dengan program yang telah berlangsung pada minggu lepas pada hari Jumaat hingga Ahad iaitu kursus asas APM Disember 2020. Ini adalah gambar yang boleh dijadikan contoh, contohnya pendaftaran orang awam, pameran keselamatan, latihan pengendalian alat pemadam api dan akhir sekali adalah latihan menyelamat mangsa kemalangan. Yang kedua adalah sistem penyampaian perkhidmatan.
Ini adalah untuk meningkatkan keupayaan jabatan dalam memberi perkhidmatan penyelamatan. Contoh program yang telah diadakan adalah program Meningkat Tahap Profesional 999, Pasukan Penyelamat Pantai Baywatch, Program Penstrukturan Pasukan, Sepenuh Masa ataupun Sukarelawan. Ini adalah gambar seperti pertama iaitu latihan PC, latihan penyelamat. Ini adalah pantai air papan yang dibuat untuk sebagai latihan, dan ini adalah menara penyelamat di pantai tersebut. Yang ketiga, tadbir pengurusan perubahan, iaitu untuk meningkatkan jalinan kerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta. Contohnya, kerjasama dengan AADK dalam program latihan kepada bekas penagih dadah. Selain itu, perkongsian maklumat berkaitan pengurusan bencana. Contohnya, latihan melawan kebakaran. Yang kedua, latihan AD iaitu cara melepaskan diri dari bangunan yang tinggi. Yang terakhir sekali adalah yang keempat, pembangunan kapasiti dan keupayaan. Melalui kursus kemahiran pengurusan bencana di Agensi Pertahanan Awam luar negara, program penempatan pengawal kaki tangan di agensi yang terlibat dengan bencana, sistem ramalan bencana yang saya lampirkan di dalam gambar yang di belah kanan ini adalah salah satu contoh pengesan bencana iaitu tsunami. Peralatan kecemasan bencana dan mengadakan program latihan kepada kumpulan profesional dan sokongan. Program kejurulatihan dan akhir sekali adalah infrastruktur iaitu contohnya pejabat baru negeri dan daerah. Kesimpulannya, semua teras perkhidmatan ini disediakan dari APM untuk melatih dan mengajar rakyat awam untuk kerjasama perkhidmatan dan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat demi kestabilan negara. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Kami harap ini dapat memberi manfaat kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.